Selamat pagi dan salam sejahtera semua anak murid yang cikgu kasihi sekalian. Baiklah, hari ini cikgu nak teruskan pembelajaran pendidikan moral. Okey, kita masih berada di unit 2 iaitu tajuk di muka surat 11 kamu boleh tengok iaitu agama atau kepercayaan membentuk kepribadian mulia. Okey, untuk hari ini cikgu cuma nak teruskan, kamu boleh lihat pada muka surat 14 buku teks kamu iaitu contoh perlakuan berlandaskan ajaran agama atau kepercayaan. Jadi di muka surat 14 buku teks kamu ni, kamu boleh lihat gambar yang ditunjukkan iaitu menghormati orang tua, membantu jika ada rakan dalam kesusahan. Okey, contoh lain, hidup berbaik-baik, okey, sesama rakan. Okey, dan seterusnya menghormati guru. Okey, jadi setiap agama mempunyai suri teladan masing-masing, okey, yang mempunyai kepribadian diri untuk dicontohi oleh pengikut. Okey, macam cikgu beragama Islam, okey, kamu ada yang beragama Kristian, ada juga yang beragama Buddha. Okey, jadi semua agama menuntut untuk kita mempunyai kepribadian yang boleh dicontohi oleh pengikut. Baiklah, kesimpulannya, okey, agama dan kepercayaan merupakan landasan utama untuk menjadi seorang manusia yang baik, okey, dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek dan sasiah. Okey, untuk pengetahuan kamu semua anak murid cikgu, suri teladan juga merujuk kepada contoh yang baik, okey, yang perlu diteladani. Okey, seterusnya ciri-ciri suri teladan yang boleh dijadikan ikutan termasuklah pemikiran kamu, perasaan dan perlakuan yang baik. Baiklah, seterusnya cikgu nak kamu lihat pada muka surat 16 muka surat 16 buku teks kamu. Okey, di sini diterangkan tentang kepercayaan. Okey, selain pada agama kita juga mempunyai kepercayaan. Okey, contoh yang diberikan di sini ialah kepercayaan masyarakat Iban. Okey, yang mempunyai kepercayaan animisme yang diamalkan oleh nenek moyang mereka dahulu. Jadi mereka berpegang kepada adat, okey, dan mereka juga ada buku adat Iban tahun 1993 iaitu yang menitik beratkan amalan menjaga keseimbangan alam. Okey, contohnya ibu mengandung dilarang memotong kaki haiwan kerana dikotiri anak yang dilahirkan akan kudung tangan atau kaki. Selain itu, tiang pertama rumah panjang perlu didirikan semasa bulan mengambang supaya kehidupan di rumah panjang akan lebih harmoni. Okey, yang ni ialah kepercayaan, okey. Okey, ini contoh yang diberikan. Okey, selain itu ialah perayaan. Yang kedua ialah perayaan iaitu masyarakat Iban juga menyambut Hari Gawai. Macam kamu sekarang ni kita musim perayaan Tahun Baru Cina, kamu juga akan menyambut hujung minggu ni. Jadi itu juga dikira sebagai kepercayaan ataupun perayaan mengikut kaum. Okey, perayaan yang diberi contoh dalam buku ialah perayaan Hari Gawai yang turut dikenal dengan tarian yang dikenali sebagai tarian ngajat. Selain itu, perayaan Hari Gawai juga diselitkan dengan jamuan makan sebagai tanda kesyukuran. Baiklah, seterusnya cara hidup. Okey, dari segi cara hidup, masyarakat Iban pula biasanya mendiami rumah panjang, okey, dan diketahui oleh seorang tuai rumah yang mereka amat menghormati tuai rumah lah. Jadi penghuni rumah panjang akan melakukan aktiviti bersama-sama. Okey, mereka akan membahagikan tugas kepada setiap penghuni seperti bergotong royong, okey, membuat persediaan ketika menyambut sesuatu perayaan atau upacara tertentu. Jadi hubungan persaudaraan yang sangat kuat telah diterapkan di dalam rumah panjang dengan tradisi ataupun adat nenek moyang mereka. Okey, seterusnya cikgu nak kamu lihat muka surat 17 buku teks kamu. Okey, di sini diberi tajuk Kerajaan Akbar. Okey, sedih kalau kita tengok di sini bayi yang disumbat dalam beg plastik supaya lemas. Okey, yang ni menunjukkan bahawa jika kamu tidak, kita lah sesiapa saja yang tidak berpegang kepada ajaran agama ataupun kepercayaan, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. So yang ni yang banyak berlaku lah, kes-kes buang bayi ya. Jadi kamu boleh lihat di sini. Okey, seterusnya cikgu nak kamu lihat muka surat 18. Okey, berkaitan dengan satu cerita dialog antara Shen yang kamu boleh lihat di sini iaitu berkaitan dengan ponteng kelas dan duduk di dalam tandas. Okey, jadi bagaimanakah berdasarkan cerita itu bagaimanakah cara mempraktikkan kepribadian diri yang baik berdasarkan ajaran agama dan ataupun kepercayaan dengan menggunakan kaedah main peranan. Jadi yang ni tak sepatutnya berlaku lah. Jadi apabila
ponteng duduk dalam tandas, ada pengawas nampak. Okey, jadi ada kamu boleh baca dialog ni lah. Macam mana perbuatan rasuah yang juga turut ada dalam dialog ni. Jadi rasuah dilarang dalam agama dan siapa yang melanggar peraturan sekolah akan diambil tindakan disiplin. Jadi kamu boleh lihatlah refleksi apakah mesej yang diperolehi daripada main peranan di atas. Okey, so seterusnya ini hanya penerangan cikgu tentang buku teks dan cikgu nak kamu salin latihan untuk kamu dapat TP4, okey, TP5 dan juga TP6. Okey, yang ni contoh untuk soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Kamu boleh lihat dan bagaimana jawapan yang disediakan untuk menjawab soalan sekiranya kamu disoal berkaitan dengan soalan kebat. Okey, so cikgu berhenti setakat ni dahulu. Cikgu harap kamu boleh teruskan untuk membuat latihan dan juga teruskan untuk membuat kuis dan hantar markah dalam Google Classroom. Okey, terima kasih.